Sebagai salah satu kegiatan keagamaan di samping menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Jawatan Kuasa Takmir Unit Muslimah dan Unit Belia serta Belia Masjid Kampung Sungai Besar mengadakan majlis khatam Al-Quran, perasmian nama Syababul Bashar bagi Belia Masjid berkenaan serta penyampaian derma. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di masjid berkenaan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis Khatam Al-Quran diteruskan dengan perasmian nama kumpulan belia masjid berkenaan dengan nama Syababul Bashar. Pada majlis ini juga seramai 25 orang dari kalangan anak yatim, ibu tunggal dan yang kurang berkemampuan dari kampung berkenaan menerima derma. Bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan yang mubarak, Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara Jabatan Perdana Menteri pagi tadi mengadakan majlis penutupan Tadarus Al-Quran bulan Ramadan dan diselajurkan dengan majlis penyampaian sumbangan kepada kaki tangan Mahkamah Syariah yang terpilih. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan dan cenderahati kepada 57 kaki tangan Mahkamah Syariah yang terpilih. Majlis merupakan acara keagamaan tahunan Mahkamah Syariah yang bertujuan bagi mendapatkan ganjaran pahala berlipat ganda dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat petang kemarin, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Penapar dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung MPK Penapar turut mengungkayahkan majlis penutup Tadarus Al-Quran yang diselajurkan dengan penyampaian sumbangan untuk anak-anak yatim di kawasan kampung berkenaan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang diketuai oleh Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim dan warga emas dari kawasan kampung berkenaan sebagai persiapan dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang. Majlis Perundingan Mukim MPM Telisai juga tidak ketinggalan mengadakan majlis penutupan Tadarus Al-Quran sempena bulan Ramadan. Majlis yang dikendalikan bersama oleh Biro Keagamaan itu diadakan pagi tadi di Masjid Kampung Danau Tutong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga mengepalai bacaan surah Al-Fatihah. Majlis Khatam Al-Quran ini melibatkan gabungan ahli-ahli majlis MPK Telisai, MPK Bukit Beruang dan MPK Danau dan bertujuan mengeratkan lagi ukhuwah di kalangan MPM berkenaan dengan aktiviti keagamaan. Pada majlis ini, 27 anak yatim dan ibu tunggal dari mukim berkenaan menerima sumbangan hasil kutipan daripada ahli-ahli MPK. Masjid Pengiran Muda Abdul Matin dan Majlis Perundingan Kampung MPK Melaut petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim Kampung Melaut. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 14 anak yatim kampung berkenaan. Ia bertujuan bagi meringankan beban mereka dalam sama-sama menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang. Sementara itu, Persatuan Pertiwi juga mengadakan majlis khatam Al-Quran pagi tadi. Majlis diadakan di Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serosok.
Antara yang hadir, Datin Paduka Hajah Zahra binti Haji Idris, Penasihan Persatuan Pertiwi. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diikuti dengan doa khatam. Majlis juga bertujuan meningkatkan silaturahim dalam kalangan ahli-ahli persatuan serta memupuk rasa kecintaan dan minat terhadap Al-Quran dengan kemahiran dalam bacaan. Juga mengadakan Majlis Khatam Al-Quran Persatuan Sis Wazah Wanita Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung petang kemarin di Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengaraan Anak Damin, Kampung Manggis, Madang. Hadir Pengaraan Hajah Zabaidah binti Pengaraan Haji Kamaluddin yang di-Pertua Persatuan Sis Wazah Wanita Negara Brunei Darussalam. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan projek Indahnya Berbagi di Bulan Ramadan kepada ibu-ibu tunggal yang dikelolakan oleh Biro Wanita dan Biro Perekonomian Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mengkubau. Klinik e-Sensus diadakan bagi memudah cara penggunaan sistem berkenaan yang mula diperkenalkan dalam banci penduduk dan perumahan 2021. Berita lanjut mengenainya menyusul selepas ini. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah memulakan peringkat kedua banci penduduk dan perumahan BPP 2021 iaitu pengendalian e-Sensus pada 20 April 2021. Sistem e-Sensus merupakan kaedah baharu yang diperkenalkan dalam BPP 2021 bagi memudahkan orang ramai untuk mengisikan maklumat masing-masing secara dalam talian pada bila-bila masa dan di mana sahaja dalam tempoh yang ditetapkan. Pada peringkat pertama BPP yang dijalankan pada bulan Januari hingga Februari lalu, kira-kira 57% dari jumlah isi rumah keluarga telah memilih untuk menggunakan e-Sensus bagi peringkat kedua. Sehubungan itu, bagi memudah cara penggunaan sistem e-Sensus, JPES menganjurkan klinik e-Sensus di Kementerian Keuangan dan Ekonomi bermula hari ini hingga Rabu depan. Pelancaran klinik tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Klinik tersebut bertujuan untuk membantu orang ramai dalam penggunaan sistem e-Sensus secara praktikal. Selain warga Kementerian Keuangan dan Ekonomi, klinik tersebut juga dibukakan untuk kunjungan orang ramai. Klinik ini juga akan dilaratkan ke kementerian-kementerian lain dan tempat-tempat tertentu di setiap daerah mengikut jadual yang akan ditetapkan dan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi. BPP 2021 dilaksanakan di bawah Akta Banci Penggal 78 dari Undang-Undang Negara Brunei Darussalam. Akta Banci mewajibkan orang ramai untuk menjawab semua soalan banci dan menjamin bahawa maklumat individu adalah disimpan sulit dan dirahsiakan. Sehubungan itu, JPES menyuruh ketua keluarga yang telah memilih kaedah e-Sensus untuk segera membuat pendaftaran dan seterusnya melengkapkan maklumat masing-masing sebelum tempoh e-Sensus berakhir iaitu pada 21 Jun 2021. Sebarang pertanyaan mengenai BPP 2021, hubungi JPES di talian yang tertera atau hubungi talian Darussalam 123 atau email support.brosensus@jpes.gov.bn atau layari portal banci www.brosensus.gov.bn atau laman sesawang www.deps.gov.bn atau layari Instagram di statistics.jpes. Atau bagi maklumat lanjut, kunjungi Ibu Pejabat JPES di Blok 2A, Kondominium Ong Sumping atau JPES Cawangan Daerah Blain
atau JPES Cawangan Daerah Temburong. Tiada kes jangkitan baru dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan ketika ini 8 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes kekal 230 kes dengan kes sembuh 219. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 89 kes. ...373 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 17,933 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 47 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 122,339 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Berikutan dengan kejadian hujan lebat dan banjir pada masa ini, Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai terutama yang tinggal di kawasan yang terjejas dan dilanda banjir supaya mengambil langkah-langkah berwaspada bagi mencegah dan menghindarkan sebarang kemalangan, kecederaan dan kemungkinan berlakunya penyakit-penyakit berjangkit bawaan makanan dan air seperti kolera, cirit-berit, keracunan makanan dan penyakit-penyakit bawaan vektor seperti demam denggi dan sebagainya. Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai mengenai beberapa langkah yang perlu diambil semasa dan selepas berlakunya banjir, antaranya memastikan bekalan air adalah bersih dan tidak tercemar, memastikan air minum dimasak terlebih dahulu atau meminum air botol, memasak semua makanan dengan sempurna, mengutamakan kebersihan diri khususnya membasuh tangan dengan air bersih dan sabun selepas menggunakan tandas, menjaga kebersihan persekitaran tempat tinggal dan kawasan yang berdekatan dan tidak membuang sampah merata-rata serta memastikan saliran air supaya tidak tersumbat oleh sampah sarap, lumpur dan dahan pokok, mendapatkan rawatan jika mengalami penyakit seperti demam panas, sakit perut, cirit-berit, muntah dan lain-lain. Mengutamakan keselamatan khususnya kanak-kanak agar tidak terdedah kepada air banjir bagi mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini seperti lemas, kecederaan serta jangkitan penyakit. Mengelakkan daripada menyentuh dawai elektrik yang jatuh berdekatan air banjir bagi mereka mempunyai luka-luka dan penyakit kulit ataupun masalah kesihatan kronik, terutama sekali kencing manis seboleh-bolehnya untuk mengelakkan daripada terkena air banjir kerana air banjir yang kotor boleh menyebabkan jangkitan. Walau bagaimanapun, jika mengalami kecederaan kecil yang terdedah kepada air banjir adalah dinasihatkan supaya memastikan luka-luka tersebut dibersihkan dan mendapatkan rawatan di pusat-pusat kesihatan yang berdekatan. Bagi pesakit-pesakit yang menghidapi penyakit kronik, hendaklah memastikan mempunyai bekalan ubat yang mencukupi dan jika kekurangan bekalan, adalah dinasihatkan untuk menghubungi pusat-pusat kesihatan yang berdekatan untuk mendapatkan bantuan bekalan ubat. Memastikan tidak ada takungan air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk. Semasa menghadapi situasi musim hujan dan banjir, orang ramai juga telah diperingatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri dan mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing ketika negara masih menangani pandemik COVID-19. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.pn atau hubungi talian Darussalam 123. Sempena cuti awam Hari Raya Aidilfitri, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan perubahan waktu operasi bagi perkhidmatan kesihatan di bawah Jabatan Perkhidmatan Kesihatan di pusat-pusat dan klinik-klinik kesihatan. Ikuti maklumat lanjut mengenainya.
Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya turut memaklumkan perubahan waktu operasi bagi pusat-pusat vaksinasi COVID-19, ujian swab di Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri, Pengiran Anak Saleha dan Talian Nasihat Kesihatan 148 selepas bulan Ramadan. Ikuti maklumat lanjut mengenainya. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil yang dikhususkan Buan Ayahanda, Bonda dan Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam iaitu Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damin dan Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan tengah hari tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadiran berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Awang Abdul Muttalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis dikendalikan oleh Pusat Kebangsaan Kerajaan dan merupakan salah satu daripada aktiviti tahunan kementerian tersebut pada bulan Ramadan yang mubarak. Dewan Perniagaan India mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damin dan Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung petang kemarin di Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serusop. Hadir Awang Nazir Ahmad Zakaria yang di-Pertua Dewan Perniagaan India. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil. Seramai 50 orang ahli Dewan Perniagaan tersebut menghadiri majlis berkenaan. Para pemandu perlu sentiasa meningkatkan tahap kewaspadaan semasa berada di jalan raya dan bertanggungjawab ke atas diri sendiri, penumpang dan sesama pengguna jalan raya yang lain, lebih-lebih lagi semasa Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi. Di samping itu, para pengguna jalan raya juga perlu sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas jalan raya dan mengamalkan etika pemandu berhemah, termasuk tidak memotong di tempat yang berbahaya dan tidak berlumba di jalan raya dan tidak membuat atau melakukan pusingan kenderaan di tempat-tempat yang berbahaya. Dalam pada itu, kita juga harus mengambil perhatian untuk memastikan lesen memandu dan lesen kenderaan adalah sah. Pemandu-pemandu hendaklah sentiasa memastikan dokumen-dokumen berkenaan adalah masih sah. Di samping itu juga pemakaian tali pinggang keledar adalah satu perkara yang baik dan sangat penting. Ia dapat menyelamatkan nyawa apabila terjadi sebarang kemalangan yang tidak diingini. Awang Haji Rozali bin Haji Saidon, Pengarah Pengangkutan Darat, membuat saranan tersebut ketika ditemui pada majlis penyerahan paket sampul raya di kaunter-kaunter Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Darat dan di kaunter-kaunter Jabatan Perkhidmatan Pos di seluruh negara pagi tadi. Sebanyak 15,000 paket sampul raya diedarkan. Sampul raya berkenaan memaparkan mesej-mesej keselamatan jalan raya yang bertepatan dengan nasihat daripada Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR kepada orang ramai untuk meningkatkan kewaspadaan untuk sama-sama menjaga keselamatan di jalan raya semasa musim perayaan.
Mempertingkatkan amalan di akhir bulan Ramadan antara dikongsikan semasa ceramah khas pagi tadi dikendalikan oleh pasukan polis di Raja Brunei bagi pegawai dan anggota kaki tangan pasukan polis di Raja Brunei. Majlis berlangsung di Surau Polis sementara di Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei. Hadir Pengiran Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey bin Pengiran Haji Hamid Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Ceramah khas turut berkisar tentang pentingnya mengambil iktibar dan pengetahuan bagi memperbaiki ibadah sepanjang bulan Ramadan. Nabi dalam hadisnya ada menerangkan, maukah kamu ajar aku. Dalam pada itu, pasukan polis di Raja Brunei pagi tadi menerima kenderaan baharu untuk kegunaan di Pulau Muara Besar daripada Darussalam Enterprise DER. Majlis penyerahannya diadakan di Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei, Jalan Tunku. Penyerahan mokki bagi 2 buah kenderaan pacuan 4 roda yang dinaik taraf spesifikasinya kepada kenderaan polis disempurnakan oleh Javid Ahmad, Ketua Eksekutif DER, kepada Pengiran Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey bin Pengiran Haji Abdul Hamid, Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, semakin ramai yang terlibat dalam sama-sama membantu golongan yang memerlukan di negara ini. Pagi tadi buat julung kalinya, Grab Dobby dengan kerjasama Ice Management dan Matuka R Enterprise menganjurkan program amal 2021 di Masjid Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Program Grab Dobby Charity Drive 2021 ini merupakan program sumbangan berupa makanan asasi disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Hafimi binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 8 buah keluarga terpilih daripada keluarga yang kurang berkemampuan dan penjaga kepada anak-anak yatim dari kampung Bolkiah A dan B menerima sumbangan tersebut. Derma tersebut juga hasil sumbangan Seri Maju Berjaya, Associates, Lisin, Sdn Bhd dan Sweet Palm Brunei. $25 anak yatim yang menetap di Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan Jalan 64 menerima sumbangan derma pada majlis yang diadakan petang kemarin di kediaman pemangku ketua kampung berkenaan. Penyampaian derma disempurnakan oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Sumbangan berupa barangan asasi diharap dapat membantu perbelanjaan anak-anak yatim di bulan Ramadan ini dan menjelang Hari Raya nanti. Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Bila untuk anak-anak yatim Dana menerima sumbangan daripada kumpulan isteri Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan ahli-ahli bersekutu pagi tadi. Majlis berlangsung di Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Rumah Semaun. Sumbangan berjumlah RM5,000 diserahkan oleh pengerusi satu kumpulan yang dimuliakan Seri Laila Pengiring Diraja, Datin Seri Utama Deng Hajar Rosna binti Abdullah, Isteri Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kepada Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap di Kementerian Pembangunan selaku pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Dana. Sementara itu, sebanyak 200 bungkusan makanan disumbangkan kepada penghuni dan residen Kompleks Rumah Kebajikan untuk berbuka puasa. Sumbangan diserahkan oleh kumpulan isteri Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan ahli-ahli bersekutu. Sumbangan bungkusan makanan yang disediakan Persatuan Society for Community Outreach and Training SCOT ini disampaikan oleh Datin Dayang Nur Ashikin binti Pihin Orang Kaya Seri Surah Pahlawan, Datuk Perka Haji Awang Muhammad Tahir, Isteri Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, kepada Dr. Siti Nur Khalbi binti Haji Wasal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, yang seterusnya menyerahkannya kepada Wakil Jabatan Pembangunan Masyarakat.
Sebagai tanggungjawab sosial korporat, Jurudompak Medical Center JPMC menganjurkan aktiviti amal Share to Care Ramadan Charity Drive bagi membantu keluarga-keluarga kurang berkemampuan dan juga anak-anak yatim. Sumbangan disampaikan kepada keluarga-keluarga kurang berkemampuan dan anak-anak yatim di Kampung Jerudong. Sumbangan berupa barangan asasi. Acara seumpamanya bertujuan membantu mengurangkan beban para penerima terutama semasa COVID-19. Brunei Gas Carriers Sdn Bhd BGC kemarin mengadakan majlis berbuka puasa bagi 45 anak yatim. Majlis diadakan di Jurudompak and Polo Country Club. Hadir Pengiran Syamari bin Pengiran Datuk Mustafa, Pengarah Urusan BGC. BGC melalui projek Amali menyampaikan sumbangan dari kaki tangan BGC kepada anak-anak yatim. Melalui projek itu juga dihasrat dapat menyuntik semangat kebajikan dalam kalangan kaki tangan syarikat tersebut. Dua buah keluarga kurang berkemampuan di daerah Temburong menerima sumbangan menerusi projek amal Semanis Ramadan. Projek dikendalikan oleh Jabatan Pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Ugama. Kedua-dua buah keluarga terbabit tinggal di Kampung Negalang Iring, Mukim Batu Apoy dan Kampung Amoe, Mukim Amo. Projek bertujuan menghulurkan bantuan berupa barang keperluan asasi dan kegunaan harian kepada keluarga yang kurang berkemampuan. Antara yang hadir, Awang Safrin bin Muhammad Nur, pemangku penolong pengarah pentadbiran. Liga Bola Keranjang Kebangsaan 2021 melabuhkan tirainya semalam di gelanggang batu bersurat dengan pasukan Easyway Basketball merangkul kejuaraan Liga. Terdahulu diadakan dua perlawanan menyaksikan Yeast Nation berjaya menewaskan pasukan Yeast Nation version 2 dengan keputusan akhir 96 berbalas 85. Sementara itu dalam satu lagi perlawanan menyaksikan pasukan Easyway Basketball dengan mudah menundukkan pasukan Ong Sumping dengan kiraan 88 berbalas 53. Penyampaian peringkat serta piala disempurnakan oleh Lim Bun Tek, Timbalan Presiden Persatuan Bola Keranjang Brunei.